Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas mengajar kita berkenaan fiqh, dan kita alhamdulillah sampai berkitab Sayd wa Zabaih, perburuan dan juga penyembelihan. Yang mana tamun gitu, oleh kerana dalam buku Mandat Abi Syuja' kita terus lompat kepada tajuk penyembelihan. Kita bincangkan dahulu berkenaan binatang-binatang. Sebab tak detail sangat dalam tu, kita ambil detail daripada buku Fiqh Muyassar. Fiqh Muyassar fi Dawi Kitab Sunnah yang dikarang oleh sekumpulan para ulama, yang kita berikan dalil dan juga ringkas berkenaan dengan tajuk tersebut. Baik, hari itu kita ambil dah sampai kepada bahagian binatang yang haram dimakan, atau makanan yang haram dimakan sebenarnya. Yang mana kita kata kita bincangkan itu berkenaan yang yang dihalalkan oleh syarak secara umumnya. Okey. Maksudnya yang kita kata yang didiamkan oleh syarak berkenaan dengan tajuk ni, mana tak disebut berkenaan dengan haram atau halalnya. Kita kata ia adalah mubah, mubah. Kerana ia adalah perkara-perkara yang tidak ada larangan syarak untuk makannya, maka tak apa. Pasal ini dalam bab makanan, bukan masalah kemaluan ataupun masalah kita panggil tentang tajuk ibadah. Kalau anda kata berkenaan masalah maruah atau kemaluan dan sebagainya, ia adalah haram asal dia, kecuali datang dalil kata halal. Tapi kalau bab makanan atau bentuk muamalah yang umum, cara beli barang dan sebagainya, selagi tak datang dalil kata haram, maka buat. Anything kita nak pakai, dan kita nak ni sekian, tak kita ada masalah. Okey. Jadi kita bincang itu, kita kata ada nas yang yang dia dikata dalam syarak, datang nas yang kita bolehkan. Ini yang kita bincangkan itu berkenaan dengan yang datang nas syarak berkenaan penghalalan atau penghalalannya. Itu pertama yang haiwan-haiwan laut. Haiwan laut kita kata semua sekali datang ia adalah halal, selagi mana tidak datang padanya sebarang benda racun dan sebagainya, benda menyebabkan tak boleh makan. Okey. Kemudian haiwan yang daratan pula kita bincangkan, kita kata binatang ternakan, itu seperti lembu, kambing, unta, kerbau dan sebagainya. Okey, itu adalah halal berdasar dari firman Allah Taala surah An-Nahl ayat ke-5 dan juga surah Al-Maidah ayat pertama. Okey, kita bincangkan itu. Kemudian kuda berdasar hadis Nabi SAW dalam Bukhari Muslim. Kemudian bob, kemudian keldai liar, kemudian arnab, dubuk, dan juga kita bincangkan itu berkenaan dengan ayam dan belalang. Okey, habis. Lepas tu kita masuk pada apa yang nas syarak datang kata dia haram. Kita bincang itu masalah ketiga. Apa yang datang nas syarak kata dia haram. Kita kata pertama sekali ambil pada ayat Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, yang Allah nyatakan hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharam ke atas kamu bangkai, darah, daging babi dan apa yang dikorbankan atau dipersembahkan kepada selain Allah Taala dengannya. Wal munkhaniqatu yang dimati tercekik, wal mauqudatu yang mati mati dibaling batu, baling dengan benda keras, dipukul dengan benda keras. Wal mutaraddiyatu dan yang mati terjun daripada tempat tinggi. Wan natihatu yang mati tertikam dengan dia bergaduh-gaduh, usaha tu gaduh, tikam mati, tak boleh makan. Wa ma akala sabu'u, dan apa-apa yang dimakan yang diterkam atau dimakan, diserang oleh binatang buas. Illa mazaikaitum, kecuali apa yang kamu sempat untuk sembelih dia. Tu balik 5 betul lah, yang tercekik, yang mati kena pukul, atau dibaling dengan batu, ataupun jatuh daripada tempat tinggi, atau kena tanduk, ataupun diterkam oleh binatang buas. Kalau yang 5 ni sempat disembelih, maka boleh kita makan. Kalau yang depan tu kata bangkai, kalau dia kata babi tu sembelih dengan cara Islam pun, dengan selawat sekali pun tak halal. Kita kena betulkan balik. Bang, ke depan sikit, pasal yang ke depan lelaki, yang perempuan yang belakang. Okey, jazakallah khairan. Maaf. Baik. Jadi kita dah bincang itu, dan alhamdulillah berdasar pada ayat yang ketiga surah Al-Maidah tu, kita dah ambil semua komplit yang pertama. Okey, baik, sambung hari ni. Selepas disebut berkenaan dengan apa yang disembelih ke atas nama berhala, juga tak boleh kita makan. Okey, sambung.
Wa yuhramu minal at'imati aidha, dan diharamkan daripada makanan-makanan juga ma fihi, nombor 2, ma fihi madarratun, apa yang padanya ada kemudaratan, kasummi, seperti apa? Racun. Wal khamri, ataupun pemabukan, mana kita minum jadi makan jadi mabuk. Ada orang kata kura-kura makan mabuk, ya kita tidak tahu. Saya pernah makan kura-kura, angkat tangan. Kura-kura. Ini ada orang asli kata makan, dia rasa macam tu. Wallahu alam. Kawan saya budak Afrika pun kata macam tu juga. Tapi tak tahu kura jenis apa lah. Allah, kura jenis apa. Ya, jadi kita kata secara asalnya mana? Khamr. Ya. Dan wasairul muskirat wal mufattirat. Mana semua makanan-makanan yang memabukkan, mana sekala yang memabukkan, dan juga mufattirat yang apa yang ada proses penapaian padanya, saya peringkat memabukkan. Kenapa? Sebab benda-benda tersebut memudaratkan badan kita. Pasal memang kita kata proses penapaian pemakanan tersebut dia dah menjadi basi dan juga rosak, dia mula menjadi macam tu, maka dia sepatutnya tidak boleh dimakan. Dia memberikan mudarat kepada badan. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, yang kamu campak dengan tangan kamu sendiri ke diri kamu ke dalam kebinasaan. Surah Baqarah 195. Walaupun begitu, kita dah terangkan berkali-kali, ayat ini berkaitan dengan tajuk meninggalkan infak fi sabilillah. Okey, kalau ni kata ayat berikutnya, ya, ayat yang Allah Ta'ala nyatakan surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, yang kamu bunuh diri kamu sendiri. Benda yang buat benda-benda yang makan benda yang bahaya, menyebabkan bahayakan diri kamu sendiri. Innallaha kana bikum rahimah, Allah Ta'ala terhadap kamu maha penyayang. So, maksud dia apa-apa makanan yang memudaratkan kita, kalau masukkan kepada ini rokok dan sebagainya termasuk sekali. Pasal dia memudaratkan, tak ada doktor kata okey. Ya, pasal kita Islam kita di Malaysia ni masalah sikit nak tinggalkan. Saya kata ada ulama kata makruh. Okay, saya terangkan balik. Sebenarnya rokok ni, semua hadis datang tentang rokok ataupun tembakau, semuanya adalah palsu. Tak ada hadis datang tentang rokok. Sebab rokok atau tembakau ni hanya masuk dunia Islam setelah 990 tahun Rasulullah wafat. Tahun 1000 Hijrah baru masuk dunia Islam. Selepas pengembaraan Christopher Columbus kan, dia pergi ke Amerika Latin, bawa balik daripada Amerika Latin, bawa ke Eropah. Dari situlah mulanya tembakau tersebar di Eropah. Dan zaman dahulu pernah gereja-gereja di Eropah mengenakan hukuman yang berat. Orang yang hisap rokok tembakau ni akan dipukul mulut sampai pecah. Hukum bunuh pun ada. Tapi akhirnya oleh kerana terlampau banyak sangat, tak boleh nak bunuh semua orang, maka dia jadi halal pula. Okey. Dia masuk dunia Islam, dan permulaan zaman dahulu dia masuk, ada ulama-ulama Islam yang mengatakan dia ada manfaat. Macam menghadamkan makanan, memanaskan badan, mengeringkan kahak, macam-macam benda lah. Yang mana benda tersebut adalah sebelum daripada penemuan yang pasti tentang bahaya dia. Dan bila telah dijelaskan bahawa ia adalah berbahaya, ia adalah merosakkan dan juga memberikan kesan pada diri manusia itu, maka ia adalah haram. Jangan ambil sekalipun, sama-sama sekali, walaupun kita kata benda berkenaan. Cuma masalah ketagihan, dia tagih orang isap rokok ni ketagih sebenarnya. Dia tak perasan, nak berhenti tu agak payah. Pasal dia ketagihan. So termasuk dalam perkara ni, walaupun dia bukan binatang, dia termasuk dalam benda-benda yang kita kata tersekat daripada agama untuk kita guna atau pakai. Itu pasal dia kata ada arak dan sebagainya pun termasuk, racun pun termasuk. Anything lah, maksud dia benda-benda yang membahayakan diri manusia tadi tak boleh kita ambil. Okey, jadi diharamkan dari makan makanan juga benda-benda tersebut. 2. Ketiga, diharamkan juga dari makanan makuti aminal hayyi, apa yang dipotong dari binatang yang hidup. Jadi kita nak makan kan, lembu tu, tak nak makan semua dah, potong kaki sebelah. Ini berlaku kes. Orang curi lembu pada musim-musim dekat raya, dia nak buat lembu seekor tak boleh, dia potong kaki je. Betul. Ini sebab kenapa kadang ada orang kata kalau nak tengok pergi beli lembu ke apa, pastikan kepala ada sekali. Kalau kepala tak ada kaki je ada, masalah. Dia jaga sikit, takut orang ni pencuri lembu. Dia masuk felda, memanakan lembu orang, dia tak dapat nak tangkap semua, bawa keluar semua payah. So jadi dia ambil apa? Ambil kaki je. So apa-apa dipotong dari binatang tersebut dalam keadaan dia hidup, maka dia adalah bangkai. Di hadis Abi Waqid Al-Laitsi, kerana hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang ada hadis berkenaan radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallam, ma quti'a minal bahimati, apa-apa dipotong daripada binatang, wahiyah hayyah, dalam keadaan dia hidup, fahiyah maitah, maka dia adalah bangkai. Dia adalah bangkai. Cuma ada orang kata, kalau ikan macam mana? Kita kerat separuh, tinggalkan separuh lagi, kita makan kemudian. Jawapannya, jangan siksa binatang tersebut. Bunuh terus, kemudian makanlah.
Dia potong separuh. Jadi ini bangkai asal, tak ada bismillah pun tak apa. Ya, tapi bukan macam tu cara makan dia. Dia potong separuh, tinggal separuh lagi berenang tanpa ekor. Tak ada ikan besar sangat. Ikan besar sangat. Dia tak nak makan semua. Macam inilah, macam ikan jerung kan. Orang tu dia ambil apa, fin. Dia ambil fin je. Dia potong fin, bawa balik. Kononnya untuk jadi apa, syak sup fin ni. Sedap ke? Pernah makan? Sedap? Sedap. Okey, ada orang kata angkut sedap. Okey. Jadi benda tadi ialah apa, bukan terus makan pun macam tu. Dia kena rebut apa, keringkan dulu, pergi sekian dulu ada proses dia. Cuma benda tadi kalau dia kata dalam binatang macam ikan tadi tu, benda tak ada masalah lah. Masih dikatakan halal. Kerana dia memang bangkai asal. Adapun yang binatang-binatang yang lain macam lembu ke, unta ke kan. Unta tak nak makan semua, makan bonggol dia je. Potong bonggol dia. Pun tak boleh. Dia adalah bangkai. Anything cut off anggota binatang tadi dalam keadaan dia hidup, maka dia adalah bangkai. Maka tak boleh kita makan. Maka haram untuk dimakan. Ketiga, wa yuhramu minal at'imati aidha, diharamkan daripada makanan-makanan juga. Keempat, sibaul bahaimi. Sibaul bahaimi, mana binatang-binatang buas daripada binatang-binatang yang buas. Sibak ni maksudnya binatang buas. Binatang pemangsa. Binatang pemangsa daripada binatang-binatang yang ada. Wahyallati taftarisu binabiha, dan dia adalah binatang yang menyerang dengan apa? Dengan taring dia. Aitan hasyu, dia gigit. Minal hayawanatil bar, daripada binatang daratan. Dan ini kita sebut kat sini daratan sebab apa? Yang lautan tidak menjadi masalah. Contoh macam orang tu pancing ikan kan, ikan tu kan menerkam. Ikan haruan menerkam. Katak menerkam cicak. Orang kita gunakan umpan macam-macam. Umpan cicak dia pakai, umpan katak pun dia pakai. So walaupun ikan tadi sifat dia menerkam, tapi dia adalah halal. Tapi kalau binatang daratan, macam tu perangai dia, maka dia adalah haram. Mana ada orang dia buat macam tu dekat ni kan? Dia apa? Acah dekat kuda ke kuda. Oh kan, kejar nak makan, mana ada? Dia mesti binatang tadi, binatang yang ni. Jadi kal asadi, seperti singa. Wadzibi, serigala. Wan namiri, harimau. Wal fahdi, harimau bintang. Atau harimau bintang Wal kalbi, dan juga anjing. Anjing. Dan memang kita serigala dan anjing diasingkan walaupun dua-dua haram, tapi dua diasingkan. Okey. Kenapa dia kata macam ni? Li hadis Abi Sa'labah Al-Khushani. Kerana hadis Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Rasulullah sallam an kulli dzinabin minas siba, daripada setiap binatang punya taring dari kalangan binatang-binatang buas. Tapi taring saja tak syarat dia, pasal unta pun ada taring. Bahkan panggil apa? Pernah tengok kancil. Kancil ada taring tau, yang jantan. Begitu juga macam apa, kijang kasturi. Kita kan tengok benda ni, kena tunjuk juga. Kijang kasturi tau, kijang kasturi. Pernah tengok? Tak pernah Kan lah. Dia tak kijang kasturi Kijang kasturi yang jantan dia memang ada taring. MUSKDER. Okey, nak gambar images. Tahu? Dia kijang, dia gunakan dia nak kikis daripada pokok tu. Apa panggil apa? Lumut-lumut. Dia nak makan dan sebagainya, dia macam tu. Nampak? Nampak tu? Dia ada taring, tapi taring dia bukan untuk menerkam. Tak. Taring dia bukan untuk menerkam, dia untuk kikis apa makanan di pokok dan sebagainya. Macam tu tak? Kan macam main paya tu. Tapi bukan ni, tapi walaupun macam tu rupa dia, tapi dia adalah halal. Faham So dia mempunyai taring, tapi dia guna taring untuk menerkam untuk menerkam mangsa dia. Walaupun begitu, kalau kita lihat dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani menyatakan gajah itu haram sebab dia binatang paling besar taring. Gajah dikatakan kan, dia gading dia tu dianggap sebagai taring. Tapi macam kijang ni tak dikira macam tu. Gajah tu bukan binatang makanan sebenarnya. Untuk dimakan orang Arab tak pernah makan benda sebut, maka kita tak makan gajah. Faham? Okey, ni rupa dia, kijang kasturi. Walaupun dia ada taring, dia adalah halal. Okey? Bukan pasal taring tadi bukan guna untuk menerkam. Sebab itu kita tak ada masalah dia taring. Kancil pun yang jantan dia ada taring. Unta pun ada taring. Dia ada taring. Kalau siapa tengok unta gigi dia ada taring.
So jadi ni kena faham betul maksud dia taring tadi bukan asal taring je haram. Bukan. Bahkan dia adalah binatang kita sedia maklum sebagai binatang buas. Binatang buas atau binatang pemangsa yang bertaring. Wali qaulihi dengan sabda baginda SAW, sabda baginda SAW, kullu dhi nabin minas siba fa akluhu haram. Semua yang punya taring daripada binatang-binatang buas, maka dia adalah haram. Maka haram, tak boleh. Kucing termasuk sekali. Walaupun kita faham, dengar pada dalam mazhab Maliki, dia orang gunakan ayat Quran surah surah Al-An'am sebagai ayat sebagai dalil untuk kata yang haram tu benda tu saja, lain tak ada haram. Dia kata kucing pun makruh je. Pendapat mereka. Tapi tak boleh pakai satu pendapat saja dari mereka, tapi pasal bertentangan dalil kita mesti pakai dalil juga. Yang kita ambil pula pergi sembelih kucing dan sebagainya. Ada orang ngok-ngek dia ni sikit tau. Kan dia kata tak ada dalil kata haram kata kan. Tak ada, haram. Dia adalah haram. Ya, kucing. Bahkan dalam Nabi dulu kucing bersepah dekat Madinah, tak pernah Nabi sembelih kucing untuk makan. Kan lapar mana pun takkan sembelih kucing. So tak ada kucing bukan binatang makanan Baik. Kelima, di antara binatang yang haram makan juga adalah siba'ut tuyur, pemangsa-pemangsa, binatang pemangsa, haiwan pemangsa daripada kalangan burung-burung. Wahyal lati tasidu bi makhlibiha, dan dia adalah yang berburu dengan kukunya. Kal uqab wal baz. Uqab ni apa, adik spesies hilang. Wal baz apa ni, wal saqr ni yang Abu Dhabi punya lambang tu. Saqrun wal hadaah wal bumah burung hantu. So dia spesies burung helang. Kita nampak burung tu kita helang je lah, tak ada helang gambar lain dah. Kalau ikutkan rupa dia lebih kurang sama, cuma saiz dia berbeza. Ada helang besar, helang kecil dan sebagainya. Yang kadang kita kata semua sekali ada binatang pemangsa. Dan normally orang Melayu kita dia nak faham binatang pemangsa ni tengok kaki tau. Kaki macam kaki ayam, dia 3 depan 1 belakang. Burung merpati 3 depan 1 belakang. Apa lagi burung? Burung ciak ke burung apa, semua 3 depan 1 belakang. Tapi kalau dia kata macam kakak tua, walaupun kakak tua tak masuk benda ni sebenarnya, kakak tua dia halal lah. Binatang tu kaki dia macam ni, 2 depan 2 belakang. Macam apa, macam helang helang kan, kalau kita sebut apa, makhlab, sakr. Tengok macam ni dia macam tu. Dia macam tu lah. Mana gambar dia entah. Dia punya kedudukan kaki dia tu macam ni mana gambar. Ketika dia berkaki tu macam tu tau. Dia bila dia time dia tangkap benda, dia akan tangkap macam tu. Terdiri macam tu kaki dia. Tapi time dia tangkap, dia akan 2 depan 2 belakang. Ada yang gunakan macam tu lah. Tapi kita kata sistem dia masih lagi, kalau dia menerkam dengan kaki dia, maka tak boleh. Bahkan ada para ulama bahaskan, hatta burung-burung yang menerkam menyambar ikan pun sama. Ikan pun dikira sama juga. Tak semestinya binatang tadi mesti binatang yang menerkam. Arnab, ikan tak apa, arnab tak boleh, tak, sama je. Ikan, apa sajalah burung-burung yang tu. Bahkan burung camar tak dikata macam tu pasal dia binatang-binatang yang macam tu. Ada yang pakai paruh kan, tapi yang pakai kaki. Kaki dia anggap sebagai burung-burung yang tak boleh kita makan. Okey. Dia kata apa? Dan dia kata uli hadis Ibn Abbas, ini dikatakan haram kerana hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, naha Rasulullah SAW, telah melarang Rasulullah SAW an kulli dhi nabi minas siba, daripada setiap mempunyai taring, dia beringat binatang-binatang pemangsa buas, wa an kulli dhi makhlabi minat tuyur, dan bagi yang setiap mempunyai kuku yang menyambar daripada burung-burung. Mana burung apa raptor dalam bahasa Inggeris dia raptor, yang mana burung-burung tadi pemangsa, maka tak dibolehkan kita makan. Lain dia tu macam merpati, makanlah. Yang kakak tua binatang kena lesen, rugi juga. Tiung emas, makanlah kan. Tak ada jadi pandai pun makan. Tapi maksud dia, cara dia. Cuma ada satu sikit lah, macam orang Melayu kita suka ambil burung but-but. Tahu but-but? Burung but-but ni dia punya rupa, dia punya apa? Kepala dia hitam, badan dia coklat.
Burung bubut ni dia makan katak. Makan katak. Kaki dia macam lah saya sebut tadi. Dia gitu. Kan dia terbang tak tinggi. Orang Melayu kita suka ambil burung tadi, dia tak makan, tapi buat minyak. Cara dia agak kasar sikit lah. Diorang akan pergi pada burung tersebut, tengok kalau burung tu ada, nampak burung tu, ikut sampai pergi sarang dia. Kalau jumpa anak dia dan sarang tersebut, patahkan kaki. Kemudian saya bukan ajar buat, saya beritahu apa diorang buat. Okey. Patahkan kaki. Kemudian datang esok, kaki anak burung tu akan elok. Tak tahu mak dia bagi makan apa, Allah alam. Patahkan, betul, biarkan situ. Nanti mak dia akan ubat. Hari pertama. Hari kedua, patahkan lagi. Mak dia akan ubat hari kedua. Hari ketiga patahkan. Lepas tu hari keempat tengok mak dia dah ubat, ambil anak tadi sembelih, buat minyak. Tu minyak but-but. Orang Melayu kita punya cara kan, kaedah dia ambil. Pasal burung tadi, macam anak burung tadi seolah-olah telah menyimpan semua makanan apa yang mengelokkan tulang. Allah Allah. Hari ni orang Melayu kita punya cerita buat berkenaan dengan cara buat minyak bubuk tadi. Untuk kalau patah-patah iya, kan orang Melayu kita kan tahu cerita. Bukan pada wallahu alam. Biasa dia kata betul kan benda tadi. Cara masak minyak tadi, kalau dia kata orang tu ambil bubuk yang asli memang dia akan kesan yang sama. Wallahu alam. Dia memang cara macam tu. Jadi burung bubuk tadi termasuk binatang ni sebenarnya, binatang pemangsa. Raptor sekalipun dia rupa dia, orang kita tak berasa tengok muka bubuk ni. Okey. Zaman internet ni bagus, boleh tunjuk semua sekali. Mengganti bahasa Melayu. Burung but-but. Alah, ni ni ke? Ke satu perkataan? Ya, jangan tengok bukan. La ilaha illallah. Ni kot. Burung but-but ni anak. Ni kada besar. Tu rupa dia. Sini rupa dia. Macam muka gagak sikit. Macam muka gagak sikit. Dia punya rupa dia tu macam gagak. Macam mana dah ada ponggong kat situ, takkan saya biar kat situ. Tu saya lari tu. Okey. Ya. Suka kak. Ya. Iyalah, masalah burung tu ada gambar pelik sebelah dia. Saya terpaksa larikan. Macam nak buka burung tu, saya tekan tu. Okey, jap. Macam mana? Macam mana? Kelabu kan macam mana? Ni ada gambar dia. Okey. Sini apa dia? Macam tu juga muka dia. Burung bubut. Dia badan dia coklat, kepala dia ni, ekor dia macam tu lah. Mata dia merah ke apa tak ada masalah. Anak mata merah pun kita makan. Tak kisah mata warna apa tak kisah. Tapi macam tu rupa dia. Jadi ini saya bukan ajar jadi bomoh. Tapi kalau siapa jumpa, orang Melayu kita buat macam tu lah kerja dia. Kan? Dia punya kaki macam dia tunjuk tadi lah. Dia kaki dia dia jenis yang kan merekam kan. Ini burung bubut. So orang kita tahu. Macam tu kaki dia. Nampak? Dia punya dua, dia akan celah. Nampak dua, tiga ni kan. Tapi ketika dia menerkam, dua ni depan, ni belakang. Macam lang. Dia macam lang. Burung bubut. In English, nama dia apa? Sekejap. Apa benda lah? Sempotrosinesis, apa benda? Entah nama saintifik dia ada kot. Entah. Nama bionimal. Daik dah bubut. Adalah jumpa. Okey, tapi jadi binatang ni orang Melayu kita dia tak makan, tapi dia buat minyak. Sembelih buat minyak. Ngarut dengan orang Melayu kita ni ada macam-macam benda kan. Baik. Jadi dia kata apa? Jadi setiap binatang macam ni maka dia diharamkan kita makan. Sebenarnya diharamkan kita makan. Yang keenam, wa yuhramu minat tuyur, dan diharamkan dari burung-burung ni ma yakulu jif, apa yang makan apa bangkai. Apa yang makan bangkai. Kan nasri, seperti burung nasar. Warrahmi warlughurab, dan burung apa? Burung hiring dan juga burung gagak. Makan bangkai dan kotoran. Kenapa? Li khubthi
ma yataghadza bihi, kerana kotornya apa yang dia makan. Dia hidup dengan makan benda kotor, maka tak boleh kita makan dia. Dia tak boleh makan. Kemudian yang ketujuh, yuhramu kullu hayawanin nudiba qatluhu. Okey, dan juga diharamkan daripada selain binatang-binatang tadi adalah binatang-binatang yang digalakkan kita bunuh dia. Kal hayyati, seperti ular, wal aqrabi, dan juga kalajengking, wal fa'rati, fa'rah ni tikus, wal hada'ah ni burung. Tunjuk gambar dia boleh lah. Dalam saya nak ceritakan Melayu kita tak tergambar nama khas burung ni. Hada'ah ni kan salah lagi, nampakkan punggung. Salah tu. Okey. Hada'ah Ular pun haram tak? dia haram. Ni kalau macam yang askar tu, dia latihan, training. Tak boleh. Tak boleh kan? Boleh. Dia jangan gatal buat. Dia panggil tak, jangan gatal buat. Yelah kalau kita kata terdesak. Kalau terdesak boleh minum arak. So minum arak, test macam mana arak rasa. Mana boleh? Ini rupa dia. Rupa dia. Ini, hada'ah. Spesies macam spesies helang juga. Tapi tak ada ni. Spesies helang lah nanti rupa dia. Helang, spesies helang. Tapi dia kecil sikit. Dan Nabi kata galakkan, Nabi suruh bunuh. Hatta dalam ihram. Cerita ni burung ni dibenarkan bunuh dan hatta dalam ihram. Nabi kata apa? Nabi kata di hadis, kenapa kita kata binatang tadi ular, kalajengking, tikus dan juga hada'ah, burung tadi tu? Li hadis Aisyah tak? Kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, khamsun minad dawab, 5 daripada binatang-binatang, kulluhunna fasikun, semuanya fasik. Mana benda binatang pes. Yuqtalna fil hurmi, dibunuh dalam keadaan ihram. Even dalam ihram tak boleh bunuh, boleh bunuh. Dalam ihram kan kita somut pun tak boleh bunuh. Kan kena dam. Orang Melayu kita beria sampai takut-takut sangat. Nampak semua banyak mati. Kan dia sibuk sengaja bunuh yang kena. Terpijak tak salah. Kan? Jadi jangan gatal cek letak kasut. Ada berapa ekor semut kat kasut kau? Aku ada 5. Habislah kita 5 ekor 5 kambing kita. Tak ada. Kan? Ni orang kita ni kan ustaz pun suka pula. Semuanya kena dam. Dam sekali dam 300.5. Ni ngarut panggil. Tak ada. Yang kita sengaja bunuh. Bukan kita sengaja. Macam benda lintasan laluan kita, yang kita lintas terpijak, tak ada masalah. Jangan kata yang kita saja jumpa dia, kita kejar nak bunuh. Dia salah. Nampak lalat tu kita kejar dia. Satu kemah kejar. Geram lalat tu datang yang kat muka, bunuh. Maka dalam ihram adalah kena dam. Kena dam. Okay, anyway, yang kita sebut tadi, yang Nabi sebutkan, bahawa dalam ihram tadi yang tak boleh bunuh hatta serangga, Nabi kata ada 5 daripada binatang-binatang yang semuanya adalah fasik, dibunuh ketika dalam ihram. Dalam haram pun dia boleh dibunuh. Al-ghurab, gagak. Al-ghurab, gagak. Wal hada'ah, burung hada'ah tadi yang kita tunjukkan gambar dia. Wal aqrab, dan juga kalajengking. Wal fa'rah, dan juga tikus. Wal kalbul akur, dan juga anjing yang gila. Anjing panggil apa? Anjing sawan. Anjing gila lah. Kalbul akur. Mana masa dia anjing, nampak orang je nak kejar. Nampak dia kan anjing ada biasa, anjing jalan je. Tapi ni anjing ni kita lintas semua dia nak kejar. Anjing tu dia benarkan bunuh. Okey? Anjing sewil. Orang kata anjing gila kan? Okey. Kenapa? Walikauniha mustakhbasatun mustakdharatun. Kerana dia adalah mustakhbasah, dianggap sebagai kotor, mustakdharah, keji, maka tak disuruh makan. Nabi benarkan bunuh tapi tak boleh makan. Dia anggap fasik, pes. Bahkan bagaimana kita tahu bahawa tikus ni dia membawa plague kan, penyakit yang agak banyak. Negara-negara Eropah dahulu pernah berlaku, India pernah berlaku. Tikus ni memindahkan penyakit dari satu negara ke satu negara yang lain, benua ke benua. Kan macam kita kat air terjun, kita pun kencing tikus tu habis mati orang. So jadi konsep dia memang kita kata binatang ni dibenarkan bunuh. Dan binatang bukan dimakan, tak boleh makan. Walaupun kita tahu dekat di India ada satu bangsa, dia ni sampai sekarang masih lagi makan tikus. Dia kalau siapa tengok dalam satu rencana National Geographic, tabu, TABO, ada 3 siri ke berapa siri dalam rancangan tu. Satu episod tu nama The Untouchables. Dia buatlah dekat Australia, dia jadi makan sampah dan sebagainya kan. Lepas tu dia pergi kat India kepada kumpulan tadi, yang sampai sekarang mereka tak boleh masuk bandar.
Masuk bandar kena pukul. Mereka tak campur dengan orang. Tapi kerja tak kat tikus lah. Gaji RM1 satu hari. Cari tikus makan. Buat kari tikus lagi. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok Orang saya tak pernah tengok ni. Dia pasal dulu kelas lain tu. Kelas ni tak ada lah. Okay. Yeah. Okay, siapa lah? Ni je dah? Garang tu. Garang dia garang sikit. Okey. Tak tunjuk lah pula. Internet dah hilang. Tadi internet ada. Ada balik. Okey. Dia apa, diorang ni kumpulan ni dia memang makan tikus. Kerja dia apa, dekat sawah padi tu dibenarkan makan tikus saja. Tak boleh makan lain. Bukan dekat cara Islam apa kan? Sekejap. Penyakit habis. Tapi dia boleh hidup ke? Macam mana? Boleh hidup pula. Macam mana nak tahu lah diorang ni? Dah biasa dah. Dah kebal pun. Dah kebal lah. Lagi kecil makan tikus. Sampai ketegah kita tikus, tak tahu. Kesian diorang. Pasal diorang bukan nak hidup macam tu. Pasal lahir dalam apa? Lahir dalam dia punya apa, kasta dia. Sampai sekarang masih lagi ada. Jadi beberapa episod. Jadi diorang makan tikus. Dia memang tikus lah. Bakar dulu tikus tu. Okey. Dalam Islam anda dibenarkan bunuh tikus. Tapi Nabi datang serangga yang dikira pest. Jangan makan. Ya, jangan makan. Sembelih macam mana pun tak ni. Dia kata rupa tikus tu macam apa? Sama macam arnab ke, tak boleh. Tak boleh Okey. Hamster tak boleh. Hamster boleh makan? Tak boleh. Hamster tak boleh. Hamster tu tikus punya anak beranak. Kalau besar macam marmut. Tahu marmut? Oh. Okay. Kalau marmut tu je macam kangaroo pun boleh. Cuma masalah kita tu ni. Okay. Ni dia. Ada. Sekejap. Ngarut macam ni. Macam benda ada keluar. Okey. Dia dekat India ni. Vietnam lagi apa? Vietnam macam benda agak. Okey, itu yang tu ngarut. Yang ni yang sini. Okey. Dia makan tikus tu. Dia tunjuk mana pula video slownya la ilaha illallah. HD tak ada HD ke? Di outcast of India. Dia memang diorang ni kumpulannya tak boleh apa? Kita panggil tak boleh duduk masuk bandar, masuk pekan, tak boleh, semua tak boleh. Kalau dia masuk dalam pekan je masalah. Dia akan dipukul. Sampai dia kata dah anak dia macam anak dia kan. Anak dia ada tak boleh. Tak tahulah dia kata masa depan anak dia macam mana dia tak tahu cerita. Okey. Banyak sangat iklan. Apa ada ni? Okey, macam yang ni kan, kita tahu walaupun dia tak sakit sekalipun, still dia adalah haram. Sekalipun mereka makan sejak kecil, makan tikus, tak ada masalah. Maka tapi tetap haram. Kerana dia adalah binatang yang Nabi SAW suruh bunuh dan galakkan bunuh. Hatta dalam ketika apa? Tanah haram. Hatta dalam ihram dibenarkan bunuh. Maka anda tak boleh makan binatang-binatang ni. Termasuk gagak, termasuk binatang tadi macam apa, kalajengking, ular yang dibenarkan bunuh. Hatta dalam solat anda dibenarkan bunuh binatang berkenaan. Maka dia boleh dibunuh, maka dia bukan jadi makanan. Lah, tu HD lah. Kenapa HD sangat? Tuan-tuan tarik sini lah nanti. Okay. Tarik dalam YouTube tu, tarik red, dia kan dia outcast of India. Dia ada punya ni. Memang dia orang kerja tikus je kerja dia. Okey. Jadi kawasan tu tak banyak tikus kan? Iya, tapi tak adalah baiknya. Kan? Diorang ni kumpulan kasta yang tak boleh makan lain je. Dia memang diorang tak boleh. Memang sampai sekarang duduk macam tu. Hidup terasing
Tak boleh masuk bandar. Masuk bandar kena pukul. Masuk bandar kena pukul. Itu cara keadaan mereka. Okey. Yang ke-8. Yang ke-8. Al-humurul ahliyah, kedai-kedai kampung, mana kedai-kedai yang dibela. Ini kita kata yang bagi terjemahan, yang ini kedai yang biasa lah. Okey. 5 rawa Jabir, kerana hadirkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha yaumul Khaybari, telah melarang pada hari Khaybar, yaumul Khaybar, hari Khaybar, peristiwa Khaybar, an luhumil humuril ahliyah, daripada daging kedai-kedai kampung. Jadi orang dah sembelih dah kedai berkenaan, maka diharam ketika itu. Maksudnya sebelum tu tak pernah diharamkan, tapi diharam ketika hari berkenaan. Bahkan ada riwayat yang lain daripada Ali bin Abi Talib, diharamkan serentak dengan itu adalah perkahwinan mut'ah. Pada peristiwa Khaybar, diharamkan 2 perkara. Kahwin mut'ah yang asal dahulu menjadi tradisi orang Arab, musafir jauh daripada isteri, pergi mana-mana tempat, tidak berzina, kahwin dengan kontrak. Asal Islam tak haramkan, macam Arak lah, tak diharamkan. Kemudian diharamkan ketika mana pada peristiwa Khaybar. Diharam ketika peristiwa Khaybar. Jadi di situ dia kata macam juga asalnya wanita, seorang lelaki tu boleh kahwin lebih tak kira berapa banyak dia kahwin. Kemudian bila datang Islam, sekat pada 4 saja. So dia datang seorang sahabat Nabi SAW dari isi 10 orang. Nabi suruh pilih 4, ceraikan yang lain. So maksud dia apa sebelum Islam tu tajuk yang lain. Maksud asalnya lagi tak ditegur, tidaklah menjadi haram. Jadi macam tu dengan mut'ah tadi, bukannya asal digalakkan oleh Islam. Jadi dihalalkan kerana apa? Memang itu tradisi Arab. Tradisi orang musafir jauh-jauh, tak ada bini, cari bini sementara. Tapi lepas daripada peringkat tersebut, diharamkan terus. Okey. Baik, jadi apa diharamkan ketika peristiwa Khaybar 2 perkara. Yang kedua adalah nikah mut'ah, kedua adalah daging keledai yang dibela tu, yang biasa tu. Dan kita terangkan bahawa sebagian para ulama nyatakan bahawa keledai liar yang dihalalkan adalah kuda belang, zebras. Bukannya keledai yang tak dibela. Rupa keledai macam biasa ni, duduk bela ke tak bela ke sama. Macam babi lah. Kira babi bela ke babi liar, sama je haram dia. Teman babi tadi tengok sini apa, ada bulu tak ada bulu. Orang kita ni pelik. Dia tengok gambar dalam internet, nampak babi yang spesies tak pernah tengok, ada bulu macam biri-biri. Dia kata babi telah dikacuk dengan biri-biri. Maka jaga-jaga makan lamb chop. La ilaha illallah syarikalah. Tak boleh, kahwinkanlah berkali-kali pun takkan boleh. Sebab selagi dari segi genetik dia, kita ni ada kromosom, manusia ni ada kromosom, binatang pun ada kromosom, babi ada kromosom, kambing ada kromosom dia. Selagi tak cukup jumlah, terlebih ke terkurang ke, takkan jadi makhluk. Macam kita manusia ni 46, XY atau XX, mana bapa hasilkan 23, mak hasilkan 23. Selagi tak cukup 46, terlebih 46 pun tak boleh. 45.5 ke, 45.5 ke, 43 ke, satu pihak satu tiga, tak boleh. Dia mesti tepat-tepat 46. Kurang saja takkan jadi anak. So babi tak boleh kahwin dengan dengan kambing, biri-biri. Itu sebenarnya yang kambing yang babi yang ada bulu tu memang spesies babi yang ada di Eropah. Bukannya dikacukkan dengan biri-biri. Memang rupa dia macam tu, keturunan dia. So jadi kita kata dari segi babi ni haram, tak kira haram babi tu besar mana, jenis apa, spesies mana, semuanya adalah haram. Okey, faham Baik. Dan seterusnya, ke-9, yang diharamkan juga untuk kita makan adalah ma yustakhbathu minal at'imah, apa yang dipandai kotor daripada makanan-makanan, kal fa'rati, seperti tikus, wal hayyati, dan ular, wal dhubab, lalat, wal zambur, penyengat, ataupun panggil satu lebah, satu lagi apa? Tebuan. Zanbur, tebuan. Wan nahlu, dan juga lebah. Tangkap lebah, makan lebah. Masalah juga. Cuma kalau dia kata ketika dalam sarang lebah tadi, ada anak dia dan orang tersebut sarang tu kan, dia ambil makan-makan, tak ada masalah. Jangan dia kata ambil lebah tu intentionally panggang, cucuk dekat sate ke dan sebagainya, bakar, kunyah, tak boleh. Bisa dia lagi. Dan kita jangan makan macam tu. Okay, dan Allah Ta'ala nyatakan, kenapa kita kata macam ni? Kerana liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf 157, Allah Ta'ala nyatakan wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan Allah Ta'ala haramkan ke atas mereka benda-benda yang keji. Benda-benda yang keji. Dia dipandang keji lah. Maksud pun benda tadi lalat dia kan, nampak dia elok, kecil, halus kan, tapi dia anggap keji kan, tak ada nampak dia sebagai benda yang baik, bukan nampak makanan yang elok. Faham? Okay, jadi diharam makan juga. 9. Ke-10, yang diharamkan juga daripada makanan-makanan adalah al-jallalah. Al-jallalah binatang wahiyal lati, dia adalah yang binatang jallalah ni adalah
allati aktsaru akluhan najasah, kebanyakan makanan dia adalah najis. Kadang-kadang ada ayam perangai macam ni, makan patuk. Ayam lain berak dia makan. Lembu berak, lembu seekor lagi datang makan. Dia kata jenis perangai tak tahu, tak diajar dengan betul, maka dia makan najis. 5 rawa Ibn Umar, kerana diriwayatkan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, naha Rasulullah SAW an aklil jallalah. Telah melarang Rasulullah SAW daripada memakan jallalah, binatang yang makan najis. Okay. Wa sawa'un fi dhalika al-ibil, dan tak kira sama ada yang disebut tu adalah unta, wal baqar ataupun lembu, wal ghanam ataupun kambing, wad dajaj ataupun ayam, wa nahwiha dan selainnya. Okey, maksud dia tak kira apa saja. Dan ini kata bila kaitkan macam ikan ke apa sekalipun yang diberikan makan najis, fa idza hubisat ba'idan anin najasah, dan bila dikurung dia jauh daripada najis, wa ut'imat tahirat, dan diberi makan binatang ni yang makan makanan yang elok, halla akluha, halal lah untuk makan. Wa kana Ibn Umar, dan dahulunya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, yahbisuha thalathan, dia akan mengurung binatang yang makan najis ni 3 hari. Idza arada akluha, bila dia nak makan. Yang kadang ada orang tua-tua kita dulu orang yang beli ayam kat pasar, dia tak sembelih betul. Dia tak balik urus sembelih terus. Dia akan simpan kat rumah bagi makan biasa 3 hari, lepas tu baru dia sembelih. Ni bagi orang yang faham. Tak tahu kan, dia tak tahu orang tu bagi makan dekat pasar apa benda. Tapi lah kalau rumah dekat apartmen nak simpan kat mana? Kan jenuh jugalah. Bising pula ayam kan. Nanti jiran kata apa benda? Yang ya kau beli ayam ke? Mana ada kan. Tipu lagi kan. Nanti dia memang kita kata dari segi tradisi asalnya yang saya perasan lah. Ada orang yang saya tengok orang tua-tua orang Melayu kita ni, dia jaga macam tu. Dia beli ayam kat pasar, ayam pencen ke ayam biasa ke, dia balik rumah, dia letak dalam kandang, dia bagi makan biasa, bersih. Selama 3-4 hari dan sebagainya sebelum dia sembelih. Dia takkan makan terus. So macam tu kadang-kadang kata macam makan apa, nak beli ikan dan sebagainya, kalau ikan hidup kita beli, maka buat macam tu. Kalau kita ada tempat, bagi makan bersih dulu, kemudian barulah sembelih lah, potong untuk makan. Ikan mana sembelih kan? Jadi secara asalnya ini kaedah cara pembersihan. Kalau kita tahu, kita ada kesangsian bahawa orang tersebut bagi makan najis kepada binatang-binatang yang dia bela. Kalau tidak ada, maka makan je lah. Kalau ada kesangsian tadi, maka anda berhak untuk ambil binatang tadi hidup-hidup, bela 3 hari, simpan kat rumah, bagi makan benda bersih sampai dia bersih. Lepas 3 hari tadi makanlah. Wakila, dan dikatakan juga tuhbasu aktsara min zalika. Ada mengatakan dikurung lebih lama lagi daripada itu. Tapi Ibn Umar kata 3 hari, dan dalam mazhab Syafi'i letak 3 hari. Boleh untuk seorang sebut pergi pasar beli-beli benda, simpan 3 hari sebelum dia sembelih. Faham? Faham tak ni? Okey. Dan ada orang bincang kat sini berkenaan dengan lembu Kobe beef. Kobe beef kan? Ataupun Wagyu. Sebenarnya bukan semua binatang tu diberi makan arak. Ni masalah sikit orang Melayu kita ni, dia nampak je Kobe beef, dia ingat semua yang makan arak. Memang ada sebahagian mereka ni, orang Jepun, dalam membela binatang bagi apa, lembu tu, dengan baka tertentu, cara bela tertentu. Lembu tu tadi daging dia bukannya daging penuh daging. Dia akan daging lemak. Dan daging tu lembut. Mahal gila. Kan? Apa kalau sekilo tu RM90. RM90 sekilo. Mana kalau 2 keping tu kan, baik sendiri-sendirilah duit. Yang mahal gila. Kan memang kita kata ada apa, daging tu mahal. Tapi dia mahal. Jadi pasal lembu tu tadi tak disuruh buat kerja sebenarnya. Cuma kadang-kadang additional, ada yang Jepun tu dia bagi minum sake untuk menggalakkan lembu tu tadi mabuk dan relax kan. Sebenarnya memang kaedah yang betul. Kalau dia kata orang tu tak nak daging sembelihan dia keras, jangan bergelut dengan binatang tu. Normally orang Melayu kita dia bergelut dengan lembu tu. Kan dia gitu kan, lembu tu tarik kan. Dalam proses berkenaan adrenalin keluar. Ketika adrenalin keluar daripada badan binatang tu, dia akan mengeraskan otot-otot muscle. Muscle akan keras. So jadi kita sembelih, masak jadi keras. Pasal dah masuk adrenalin dalam tu. Kalau dia kata kita nak ni macam Jepun kan, dia macam pujuk, belai. Jangan stres. Jangan bagi dia benda stres. Memang lembut. Serius lembut. Ni bukan petua kena baca auzubillahi minasyaitonirrajim kan untuk lembutkan daging, tak ada. Orang kita kata pandai ustaz sembelih, lembut daging. Padahal dekat kambing tu senyap je. Yang macam kambing mudahlah, kita tutup mata dia diam. Lembu saya tak pasti macam mana. Seorang Arab cepat. Orang Arab dia tarik ke tengkuk lembu tu, dia tarik sekali je. Kita ni 15 orang, tak jalan-jalan lagi. Kan tumbang dulu, ikat dulu, golek dulu kan.
Makan tu dia pernah tengok unta disembelih macam ni. Dia tarik pisau tu je kat bahagian bawah tengkuk tu kan. Dia tarik sekali je. Dengan tajam dengan pisau dia tarik sekali dan binatang tu turun, tumbang. Kita ni kadang over macam ketika tu lah tunjukkan kejantanan aku kan. Ketika tu masalah orang Melayu kita ni. Okey, pasal sebenarnya kita kata apa memang sepatutnya dibiarkan binatang tu relax. Itu sebab daging binatang tak nak keras, itu petua dia. Jangan menggelupur dengan binatang tadi, termasuk ayam sekalipun. Kan, jangan gitu kan. Kalau dia senyap kan. Tarik pegang-pegang perlahan-lahan, jangan bagi dia meronta. Dan belai dulu kan, udah baru sembelih. Jangan guna. Tapi kita kata kaedah apa yang kita kaedah balik asal kaedah macam jalalah tadi, binatang yang kita tahu, kita ada doubt dia makan bangkai atau makan benda-benda kotor, maka kita boleh untuk simpan dia 3 hari sebelum kita sembelih. Itu cara yang diletakkan. Tapi Nabi larang kita. Memang kita kata jangkaan kita yang besar adalah binatang macam ni, binatang yang makan najis ni, badan dia penuh dengan kuman, bakteria. Yang kita kata walaupun daging dia telah disembelih binatang tadi dan dikeluarkan semua kotoran-kotoran, tapi tetap dia mempunyai kebarangkalian besar bahawa dalam dia ada najis. Okay. Kemudian al-masalatul rabi'ah, masalah yang keempat, yang ketiga tadi yang haram. Ma sakata anhu syari'u, apa yang diam terhadapnya dari makanan-makanan ni oleh syarak. Ya, Allah Ta'ala tak turunkan sebagai dalil untuk boleh ke tak boleh. Okay, dia kata ma sakata anhu syari'u, apa yang diam terhadapnya syarak. Walam yarid an-nassun bitahrimihi, dan tak datang sebarang nas pengharamannya, fahuwa halal, maka dia adalah halal. Tupai ke, kangaroo ke, kan sebagainya yang tak datang nas, tapir ke, kan. Li'anna al-asla fi asya' al-ibahah, kerana asal pada benda-benda barang-barang ni adalah halal, dibolehkan. Dalla ala zalika qauluhu ta'ala, menunjukkan pada perkara tersebut apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Allah menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang telah ciptakan untuk kamu apa di bumi semuanya, untuk kamu. Mana kalau makanan untuk kamu. Kan dalam Nabi tak sampai pada tempat Nabi apa binatang-binatang yang rupa macam tempat kita kan. Macam itulah kangaroo dan sebagainya kan. Yang kita lihat ni, maka benda tadi dia halal lah. Landak kan. Landak halal lah, walaupun nampak duri ni kokok haram, tak ada, halal. Kan. Kancil, zaman Nabi mana ada kancil? Kancil dia lah, Nabi mana kancil lepak dekat negeri Afrika. Kan. Ni kita macam benda binatang ada pada kita, maka dia adalah halal. Dia adalah halal wa hadis Abi Darda, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal, apa yang dihalalkan Allah Ta'ala dan kitabnya maka dia adalah halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan apa yang diharamkan Allah Ta'ala dan kitabnya maka dia adalah haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun, dan apa-apa yang didiamkan terhadapnya maka dia adalah dimaafkan, dilepaskan. Faqbalu minallah afiyatah, maka terima dari Allah Ta'ala keafiatan. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala lepaskan, biarkan untuk kamu. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'a, kerana Allah Ta'ala tidaklah lupa sesuatu benda pun. Terlupa nak bagi hukum, tak ada. Wa ta'ala, dan baginda sabda, baca ayat Quran surah Maryam ayat 63, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu terlupa, yang lupa. Mana Allah Ta'ala tidak sekali-kali lupa. So binatang yang tak didatangkan nas, maka dia adalah halal. Nas haram nas haram tak ada, maka dia adalah halal. So apalah bentuk-bentuk tadi kan, kita nak makan kan, dan asal kita jangan benda keji, kotor dan sebagainya, maka makan. Macam orang Melayu kita kan, masalah saya sebut tu penyu tajuk penyu tadi sebenarnya balik pada asal orang Melayu kita tak sanggup makan saja. Orang mazhab Syafi'i Maldives makan. Mazhab Syafi'i Malaysia tak makan telur je. Kita tak sanggup nak makan tu je. Dan binatang tu adalah halal. Dua alam tak timbul. Masalah timbul dibahaskan, nak sembelih ke tidak. Sekali dia anggap dia bangkai air, ketuk kepala dah boleh makan. Kan binatang bangkai air, kita ketuk je boleh makan, lepas tu ketam kan, tarik je boleh makan. Udang ke, kita ketuk je makan, tak perlukan bismillah kan, nak sembelih kat mana kepala dia. Cuma jadi binatang, tapi yang rajihnya disebut oleh para ulama, diperlukan sembelih kerana binatang tu mempunyai darah yang banyak. Ini perlukan sembelih. Tapi dari asalnya dia tidak timbul tajuk untuk disembelih sebenarnya. Pasal dia dalam bangkai air, dapat duduk dekat darat sementara saja. Al-masalatul khamisah, masalah kelima, ma yukrahu akluhu, apa yang dimakruhkan pemakanannya. Apa yang makruh dimakan, bukan haram, makruh saja. Yukrahu aklul basal,
dimakruhkan makan bawang. Itu bawang merah, wasaum, dan bawang putih. Wa ma kana fi ma'nahuma, dan apa yang pada kedudukan kedua benda ni tadi, mimma lahu raihatun kariha, yang ada padanya bau yang busuk. Okey. Maksudnya apa-apa sajalah yang serupa dengannya, yang mempunyai bau yang busuk, yang mana kita kata benda tersebut memberikan kesan kepada orang lain. Okey. Wala siyama, dan terutama inda huduril masajid, ketika datang ke masjid, lagilah dia jadi makruh. Tak sepatutnya untuk dimakan. Wa ghairiha, dan selainnya, minal majami'iz zikri wal ibadah, daripada perhimpunan-himpunan mengati macam majlis agama ke dan sebagainya, dan juga untuk ibadat. Termasuk dekat sini rokok. Kadang kan ada orang tu isap rokok kemudian datang masuk majlis agama kan, dia tidak bau kan. Tak boleh, kena jaga bab tu. Tak boleh kerana itu adalah di antara benda yang mengganggu. Kerana apa? Li hadis Jabir bin Abdullah, kena hadis Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, man akala min hadhihi syajaratil muntinah, barang siapa yang makan dari pohon yang berbau busuk ni, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan didekat masjid kami. Fa innal malaikata, dan sungguh para malaikat, tata'adza, terganggu mimma yata'adza minhul insan, daripada benda yang terganggu daripadanya seorang insan. Mana apa kita rasa busuk, terganggu, maka malaikat pun akan terganggu. Kerana sebab itu kita kehadiran para malaikat mengaminkan doa-doa kita dalam majlis-majlis ibadah adalah benda yang diharap-harap sangat. Kerana amin para malaikat memberikan fadilat dan kelebihan yang besar. Macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Idza qala al-imam amin, bila imam kata amin, faqulu amin. Maka katalah amin. Fa innahu, kerana sesungguhnya, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, barang siapa yang menepati amin dia dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih, diampunkan apa yang telah daripada dosa-dosa dia. So apa dosa yang telah akan diampunkan dengan sebab amin dia menepati amin para malaikat. Jadi kalau malaikat tak datang sebab berbusuk, tak ada siapa yang akan terima amin malaikat. Faham tak? Jadi dengan sebab itu kita kata Nabi larang. Bahkan ada hadis yang Nabi sebut berkenaan dengan malaikat tak masuk rumah, yang dalamnya ada gambar dan juga anjing, patung atau anjing. Sebenarnya asalnya sebut gambar. Surah tu lebih difahami sebagai zaman dahulu sebagai ukiran. Tapi para ulama sekarang bawa pada pengertian gambar. Pasal dia menggantikan. Pasal zaman dahulu orang tu nak memorize. Ada orang baik dekat kampung kita ni, dia ada patung kecil. Zaman sekarang, Tok Guru. Salah. Sayang Tok Guru jangan letak gambar. Yang Tok Guru kita kata, Ustaz Adli ajar bagus, kita letak gambar di rumah. Jangan gatal-gatal. Faham? Ni gatal miang dipanggil. Benda ni tak boleh, tak dibenarkan. Pasal once kita buat benda tu, dia ganti. Gambar tu ganti. Makan masyarakat kita ni kadang-kadang dah faham dah, tak ada signifikan pun gantung gambar tu. Kalau dia kata, ada orang tu dia bising kan, kata, apa Ustaz salahnya nak gantung gambar kan supaya rasa rumah tu homey homely ke homey, rasa macam itu Inggeris punya idea. Kan gantung gambar dalam pejabat ke, rasa kesetiaan kepada Ratu Elizabeth zaman dulu. Orang menyampah dia rasa nak ludah, tapi orang gantung juga pasal perintah. Kan itu sebab benda tak ada kaitan pun. Tapi dan masa yang sama, macam dalam keluarga kan, ada orang kita dia suka gantung gambar, alasan kerana benda tadi macam kat rumah. Tapi benda tadi menyebabkan antara perkara yang boleh menyebabkan malaikat tak hadir. Jadi secara tak langsung kita kata benda tersebut. Dan lagi bestnya, gambar tu tadi tidak memberikan kesan untuk diorang berdamai. Contoh laki bini tu kan, kalau saya kata kalau nak gantung gambar, kalau gantung gambar tu, letak gambar tu, nak gaduh je tengok gambar, tak jadi gaduh. Saya kata gantung setiap sudut, kat depan peti ais gantung, kat tepi bibir ni nak marah je, nampak gambar, tenang hati hamba kan. Kalau anda kata rasa tenang, letak. Ada student saya, dia kata apa? Ustaz, nampak gambar tu bukan lagi nak tenang, lagi menyampah dia. Dulu kurus, ni apa bulat, dia kata. Kan? Yang lelaki lah, yang bini pula kata, dulu ada rambut sekarang botak, dia kata. Jadi kadang-kadang benda tadi macam tu, tak main faedah pun. Kalau rasa untuk ingatan dan juga memori, simpan bawah katil pun tak apa. Rasa nak buka, rasa tu tutup dekat bawah katil. Lepas tu nak buka balik, buka lah. Pada handphone boleh simpan sekarang, rasa buka sangat, gatal nak buka sentiasa kat handphone tu. Tapi orang kita tak faham bab ni, pasal pentingnya hadir malaikat. Bahkan orang yang sengaja gantung gambar dalam rumah dia mendekatkan diri dia kepada terkena malaikat tak hadir masuk rumah dia. Bila malaikat tak hadir, dia masuk dalam rumah dia adalah syaitan. Sebab apa kena jaga, bila syaitan yang masuk,
Tunggu hasil lah. Tunggu hasil lepas tu. Gaduh lah, bini nampak laki, laki nampak bini. Nyampah. Kan? Anak tengok nyampah. Dengar suara abah je lari. Kan? Bapak pula dengar suara anak je lari. Pasal anak minta allowance kan. Minta duit, lari kan. Macam-macam akan jadi. So, jadi sebenarnya tak berfaedah pun. Untuk ingatan dan sebagainya. Jadi kadang ada satu family saya lama saya tak cakap apa, saya diam je. Bila kita ceritalah sekali kan. Patut ke letak? Saya kata terpulanglah. Kok nak pakai Yusuf Qaradawi punya fatwa ke? Wallahualam. Pasal ada Syekh Yusuf Qaradawi menganggap tak ada masalah. Alasan dia kerana benda tersebut dia kata bukan kena macam yang zaman dahulu punya. Tapi bila kita perhatikan telah berlaku. Ada orang gambar-gambar biasa ni dia menggantikan berhala zaman dulu. Sebab macam Sultan Abdul Hamid, Subhanahu ampunkan beliau. Pasal dia dianggap sebagai raja yang mempunyai karamah dan sebagainya lah. Kan dia hentak kaki jatuh kapal tenggelam, kapal jambatan jatuh kerana dia hentak kaki, kata orang lah. Tadi kat orang Kedah biasa kes ni. Ada yang raja sultan ni Bapak Tunku Abdul Rahman. Yang dia kecil je, nampak orang dia kecil je, ada pedang, baju sekian, kemudian ada bulu burung cendrawasih pakai ni. Gantung gambar tu, orang Kedah suka gantung. Alasan dia kerana apa? Kena memberikan rezeki, menolak bala dan sebagainya. Gambar biasa je. Kau nak tahu gambar dia apa macam ni? Zaman sekarang baguslah boleh tunjuk macam-macam. Okay. Pasal dia memang gambar ni, dia menjadi ni Sultan Abdul Hamid. Sini kot ejaan dia. Ni nampak gambar ni. Biasa tengok. Biasa kan. Dia pun tak salah raja tu. Tapi yelah orang ramai kan dah pakai sangat, dia jadi kepercayaan. Kalau dia pergi Sultan Tani tu bukan setakat Melayu, Cina India pun letak juga. Ini kita kena faham, bahaya. Kalau once benda ni start, dia tak akan berhenti. Kebetulan pula contoh macam kata datang Syed Taklim kan belajar. Lepas tu anak saudara gantung gambar kita. Lepas tu rumah terbakar, gambar kita tak terbakar. Lepas tu semua anak saudara edarkan gambar kita. Padahal kita jahil je. Bahasa Arab huam-huam je. Tapi pasal tak terbakar kan. Lepas tu jangan edarkan satu family. Pak ngah kita tu jangan main-main. Makcik kita tu jangan main. Gambar dia tak terbakar dia tu. Habis. Jadi pasal benda ni masa akan datang, kita tidak tahu. Orang mungkin sesat dengan perangai dan juga tingkah laku kita. Jadi dengan sebab itu bahaya. Jadi macam ni kan, dia mungkin tak salah pun. Tapi apa yang berlaku lepas tu hanya kerana gambar. Pasal bila Nabi kata malaikat tak masuk dalam rumah ada patung atau gambar dan juga anjing, maka janganlah gatal-gatal letak. So memang dia akan memberikan kesan. Pasal kehadiran malaikat bersama dengan majlis-majlis ibadah kita adalah penting. So, jaga. Yang sebab kenapa kadang kita dah start implement di Yayasan Taklim. Walaupun tak ada polis pun datang. Macam bila orang tu datang pakai baju tak cukup keluar. Mana ada kita halau pun. Ada orang merajuk tak datang kelas dah, kena tegur. Bukan tegur pun, nampak signboard je. Nampak signboard, saya tak faham kenapa akak tu. Ada seorang tu, dia sanggup, dia tengok signboard tu je, tak datang kelas dah. Bukannya kita datang, akak tak jeling pun. Dan kita ngajar tak jeling macam akak tak nampak ke signboard tu. Tak nampak ke signboard tu. Tak cakap macam tu pun. Ada sekali tu seorang akak tu. So tak ampunkan dia. Dia cerita ni, dia tengok signboard tu start kita tampal kan. Memang kita lama dah patut kita buat sebenarnya, tapi baru tindakan tu diambil. Pasal kita majlis ilmu ni adalah majlis di mana malaikat hadir. So kadang kata tak proper pakaian tadi kan, pelik-pelik, malaikat lari. Faham tak? Ini kisah dia bukan kepada kita. Nabi sendiri pun ketika Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang pertama, dia nak test, nak tengok Nabi punya teman yang datang duk bagi wahyu ni, apakah dia? Syaitan ke apa? So, jadi dia kata apa tau? Dia kata Khadijah kata kepada Nabi, dia ada tak sekarang? Nabi kata ada. Lepas tu Khadijah peluk Nabi kan. Dia kata ada tak sekarang? Dia kata tak ada. Terlepas balik ada. Jadi nak tahu macam tu. Malaikat takut, malu dengan benda macam tu. Hatta macam-macam dalam kisah dalam Sahih Muslim Bukhari, kisah Aisyah radhiyallahu anha, bila mana dia duduk dalam rumah, pakaian dia tak proper untuk suami. Untuk suami dia proper, tapi malaikat tak masuk. Malaikat tunggu kat luar. Dia tunggu kat luar. Nabi tunggu gelisah-gelisah, Aisyah tunggu. Bila Nabi tak tidur betul-betul lagi, dia buat tidur. Lepas tu Nabi keluar. Nabi pergi ke kubur Baqi', doakan orang di kubur Baqi'. Aisyah ikut, dia takut Nabi pergi rumah bini lain. Tapi anyway dia follow Nabi. Kan tengah malam, bila Nabi patah balik, dia lari sampai balik rumah, dia mengah. Dia masuk rumah, kenapa? Dia kata terkejut tidur. Nabi kata, sama ada kau bagi tahu aku atau Allah Taala bagi tahu aku.
Dia diam. Nabi kata, engkau ke benda hitam dalam gelap tadi? Dia angguk. Nabi kata, kenapa? Dia kata, aku tadi nampak engkau gelisah, engkau tak nak tidur, dan aku rasa takut engkau pergi rumah bini lain. Nabi bertolak dada dia. Nabi kata, atatki syaitanuki, dah datang kepada engkau syaitan kau. Nabi kata, ini kau cakap, kau sangka aku. Lepas tu Nabi kata dengan dia, tadi Jibril datang, tapi engkau punya pakaian dah tak proper, dah tak ni dah. Mana maksud dia, untuk aku proper, tapi untuk Jibril tak proper. Jibril tunggu kat luar, suruh aku keluar. So Jibril tak masuk rumah bila isteri Nabi SAW berpakaian dengan pakaian yang tertentu. Maksud dia bukan masalah tak boleh. Untuk Nabi okey lah, untuk seorang suami okey. Dia malaikat lari, dia takkan duduk hadir kat itu macam, bang, apa khabar kan? Tak ada, takkan macam tu. Dia akan lari. Jadi dengan sebab itu kita tak hadir ni para malaikat, bau busuk, kotoran dan sebagainya, bahkan benda-benda yang bahkan saya ingat macam Rasul Dahri kan, bila datang orang minta pada dia ruqyah dan sebagainya kan, kata kena gangguan syaitan jin, dia tanya soalan macam tu, rumah ada gambar tak? Rumah sekian ke, ada sekian tak, ada sekian. Dia tanya dulu benda-benda yang masalah orang tu taat Tuhan ke tidak. Sebelum nak ubat, nak bagi pada orang tu penyelesaian, tanya dulu macam mana cara hidup dia. Kalau cara hidup dia memang benda maksiat sepanjang waktu, lepas tu nak harapkan perlindungan Allah Ta'ala, macam mana? Ini masalah dia kena jaga. Baik, sambung balik. Maksudnya dia kata, yakni syajaratus saum, itu pokok ini maksudkan oleh Nabi adalah pokok apa? Bawang putih. Hatta daun ni pun bau tau, daun dia. Macam kita di tanah Arab dah suka kunyah-kunyah direct daun tu. Daun bawang tu kan. Dia makan nasi krok-krak, makan nasi krok-krak, dia makan yang tu. Bagus untuk kesihatan, buruk bau untuk malaikat. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat lain, hatta yadhhabu rihuha, sehingga hilang baunya. Hilang baunya, bau akan boleh datang. Fa in tabaqa hatainil baqlataini hatta yadhhabu rihahuma, hatta yadhhaba rihuhuma, fala ba'sa bi aklihima. Dan jika dimasak dua sayuran berkenaan, itu apa, bawang putih dan bawang merah tadi, hatta yadhhaba, sehingga hilang rihuhuma, bau kedua-duanya, fala ba'sa bi aklihima, maka tak salahlah kita memakannya. Liqauli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerana kata-kata Umar bin Khattab anhu, faman akalahuma, maka barang siapa yang memakan kedua-duanya, fal yumit huma tabkha, maka rasakanlah, kenakanlah ia dengan apa, masakan, menggunakan api dan sebagainya untuk menghilangkan kepejaran baunya. Bau dia yang pijar tu akan hilang dengan kepanasan. Dia kurang sekian. Tapi memanglah kita kata benda tu bagus untuk badan anda, tapi bau dia tadi anda kena pastikan jangan sampai pada orang lain. Makruh lah, boleh makan, tak haram, boleh makan. Wa fi riwayatin li Jabir, dan satu riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ma arahu yakni illa nai'uhu, dan aku tak lihat apa sayuran ni kecuali masak dia. Masak bawa ke makan. Ini dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. So dia tidak diharamkan makan, cuma dia apa, digalakkan supaya kita makan kalau dia tak bau, tu je. Masak dululah lebih elok. Tapi memang biasanya sebenarnya vitamin-vitamin dia banyak hilang kalau masak terlampau lama. So kena pandai-pandai lah masak yang sederhana sikit. So sayuran ni jangan masak lembek Vitamin binasa dalam suhu yang tinggi. Tu bila orang pelik buat apa, teh ini menjadi ada vitamin, mineral dan sekian. Kau masuk air panas hangus semua, tak ada benda tu, tertinggal letak. Dalam apa, dia letak dalam apa, Milo tu kan. Vitamin A, B, C, D, E, F, G benda kan. Masuk air panas habislah. Masalah betul kan, kita tak faham. Kadang orang tak ajar tu. Pasal vitamin binasa dalam suhu yang tinggi. Vitamin binasa dalam suhu yang tinggi. Seorang yang guna suhu tinggi untuk makan masakan dan sebagainya adalah benda yang kita kata tak digalakkan. Bahkan Nabi sendiri tak suka makanan yang panas. Yang kita kurang berkat. Jadi orang kita suka pergi ke Chinese restaurant kan, berapi-rapi tu, yang tu dia nak makan sangat. Sebenarnya benda yang panas tadi kurang berkat, dia kata. Kurang berkat. Jadi bukanlah maksud dia jual aiskrim kemudian Nabi suka makanan yang sejuk dan manis. Itu tak senonoh juga. Ini anak saudara saya baru ni kan, dua orang sibuk makan benda panas. Dia kata tak payah. Lepas tu kan tiba-tiba anak saudara saya kat kampung dia kata apa? Mak Ngah, dia kata dengan isteri saya, dia kata, Pak Ngah kata jangan makan benda panas, makan aiskrim ni bagus. Sebab apa? Sebab Rasulullah suka makan yang sejuk. Saya kata, siapa ajar hang? Dia kata Pak Ngah ajar dia tu. Pak Ngah ajar, aku cakap jangan makan benda menggelegak. Saya dia makan benda menggelegak sangat kan, tak elok.
Bahkan apa, ni ada setengah doktor kata banyak di kalangan orang apa yang Chinese yang suka makan panas ni, dia punya esophagus dan juga kawasan apa penghadaman dalaman ni cepat kena radang dan juga ulcer dan sebagainya. So tak digalakkan. Memang nampak macam panas itu best. Tunggu sejuk, kau makan. Sabar sikit dan jangan tiup pun sama juga. Okey. Baik. Bagus dalam ni sambung lagi. Dia kata apa? Mas'alatus sadisah. Masalah ke-6. Tak masuk penyembelihan lagi. Mas'alatus sadisah, masalah ke-6. Adabul akli, adab makan. Adabul akli, adab makan. Lil akli adabun. Untuk memakan, untuk perbuatan makan ni ada adab-adab. Yang baril hirsu 'alaiha. Yang haruslah seorang tu bersungguh-sungguh untuk menjaganya. Wahya, dan ia adalah pertama, at-tasmiyatu 'inda ibtida'il akli. Menyebut nama Allah, tasmiyah menyebut nama Allah indal ibtida'il akli, ketika permulaan makan. Li hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah. Aku dahulu adalah seorang budak kecil, seorang anak kecil di dalam ribaan Rasulullah SAW. Wa kana yadi tatishu fi sahfati, dan tangan aku ketika tu kan duduk atas riba Nabi, tangan dia gitu, pegang gitu. Budak-budak gitu kan. Seronok nampak macam-macam benda dalam tu semua. Faqala, maka baginda SAW bersabda. Nabi kata apa? Li kepadaku, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Rasulullah SAW, ya ghulam, wahai anak, sammillah, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan engkau. Wa kul mimma yalik, dan makanlah daripada apa yang hampir dengan engkau. Jangan langkau sini. Tapi lah ujung tengah langkau tu, tengah-tengah tu kambing. Ni kes makan dan talam. Hadian azan saya kan, dia makan apa? Dia satu benda, kalau kita makan dengan Somalia, orang Somalia kan, dia orang ni kalau kita makan dengan dia, jangan terlampau beradab sangat. Dia orang kejar daging dulu. Kalau katakan ada daun daging kan, dia kejar daging dulu, nasi kemudian. So ketika tu berebut tak lah. Kalau ada kata sikit-sikit beradab, tak ada layannya, orang akan makan habis. So anak saudara saya, dia makan dengan budak-budak macam ni, dengan budak Somalia, budak Arab kan, dia makan, dia orang buat apa tau, start macam pip, semua ambil, dia kaut untuk makan ni, macam dia kaut. Lepas tu baru start makan. Gelujur sikit lah. Sampai kan kita, anak saudara saya lepas letak kat sekolah asrama tu, budak Arab kan, dia balik tu dia start makan macam tu. Kita start makannya bismillah, dia start tarik. Lepas tu kawan saya jeling. Lepas tu kan, dia tak nak makan tu kan, dia ambil, dia genggam, dia kepal, dia campak. Kawan saya kata, Long, kau makan lagi tu, kau keluar dari talam ni. Pasal dia kata, kau gila makan macam ni. Nanti kau dengan mak kau pun makan macam tu kan. Dia kata, dia diam. Jadi dia slow sikit lah. Memang orang macam tu, cepat-cepat ambil. Kalau nak langkau tengah-tengah talam, tak boleh. Nabi tak bagi. So tarik tengah-tengah depan kita. Wakul mimma yalik, tarik dekat dia siap. Jadi lawak jugalah cerita dia. Dia makan kan, memang bahkan ialah kita kata adab, kita makan benda dekat kita dululah. Walaupun kita kata ni macam dalam makan, kalau beridang pun macam tu. Lauk sedap depan jiran, depan kawan kita. Lauk sedap, kurang sedap, sayur depan kita. Makan je dulu, tak apa. Pusing. Kalau letak atas dulang, saya tengok orang boleh tarikat letak dalam dulang, dia tak orang turun. Ada seorang dulu Khalifah Tarikat Nasyabandi dekat apa? Saus Padan. Kira pangkat pak saudara pada bapak saya. Dia makan, pergi rumah dia, saya tengok, saya perhatikan tau. Dia letak lauk dalam talam, dia tak turunkan dari talam. Kira paling sunnah sebenarnya makanan saya meja bulat di Cina tu. Pasal itu boleh pusing-pusing tau. Jadi kan dia boleh pusing-pusing kan, makan lauk pusing. So kita tak menangkau lauk depan orang. Tapi dia ni letak ni, letak dalam talam. Saya tak ada pusing-pusing kan. Saya perasan, dia letak dalam talam, lepas tu dia pusing. Dia ambil lauk, lepas tu dia pusing. Lauk dia pusing. Dia tak nak langkau. Dia adab memang tak langkau lah, jangan langkau. Nabi ajar dia adab makan. Jangan makan kita gelojok lompat kan, nampak peha ayam nyok gitu depan orang. Tak boleh. Jangan buat macam tu. Okey? Dia kata famazalat tilka, maka berterusanlah itu. Mana yang Nabi kata, sebut nama Allah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah saja. Bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan, makan daripada. Dan dia kata, berkatalah sahabat tadi, iaitu Umar bin Abi Salamah, dia kata apa? Maka berterusanlah itu. Famazalat tilka, maka berterusanlah itu.
ti'mati, cara makanku, ba'du, sesudah itu. After that, itulah cara aku makan. Mana aku makan dengan nama Allah, sebut nama Allah, bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan dan makan apa yang dekat dengan aku saja. Okey. Kedua, di antara adab makan adalah makan dengan tangan kanan. Al-aklu bil yamin. Li hadis as-sabiq, dan hadis yang telah lalu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi larang daripada makan dengan tangan kiri. Bahkan seorang lelaki yang tak boleh makan dengan tangan kanan, dia kata tak boleh, Nabi tekan pressure dia. Sampai Nabi kata tidak menghalang dia daripada itu kecuali sombong. Dia cakap yang tu. Keputusan akhir. Masa memang tak boleh langsung, tak ada kelonggaran. Ini kita kata ada perkara-perkara macam minum berdiri, Nabi larang, dan Nabi buat. Kencing berdiri, Nabi larang, Nabi buat. Minum daripada hujung mulut bekas, Nabi larang, tapi Nabi buat. Dia menjadi daripada haram jadi makruh. Daripada afdal pada kurang afdal, tu je. Maksudnya afdalnya adalah jangan kencing berdiri. Kurang afdal, tapi terpaksa, tak apa kencing berdiri. Saya pergi kat tanda-tanda sekarang ni kan, kunci dah ada mangkuk macam tu je. Untuk lelaki lah, perempuan yang kata-kata buat kencing tu. Maksudnya dia pergi kan nak kencing tu kan. Maksudnya boleh ke tidak? Boleh. Pasal Nabi nak buat. Tak ada masalah. Bahkan kita kata secara tak langsung, di situ yang kita kata benda tu daripada haram jadi makruh. Tapi bab makan dengan tangan kiri tidak pernah datang sebarang dalil memberikan kelonggaran. Bahkan dia adalah haram. Padahal Nabi kata barang siapa makan dengan tangan kiri makan dengan syaitan. Memang Nabi kata haram. Nabi tak benarkan langsung kelonggaran. Bahkan tak ada sebarang hadis datang melonggarkan perkara tersebut. So para ulama tak ada siapa melonggarkan tajuk ni. Ini adalah wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi. Maka urutan ataupun urutan bagi perbuatan yang syaitan biasa buat, disuruh kita tinggalkan langsung. Ada pun macam masalah kencing berdiri, minum daripada berdiri, minum berdiri kan Nabi larang, dan Nabi buat. Minum daripada muncung bekas, macam mulut bekas ni kan, kita ada bekas air, kita minum macam tu, dari mulut bekas. Yang ni dia Nabi larang. Macam bekas tapau yang besar, orang nak minum ni, nak minum juga. So Nabi kata macam tu tak boleh. Maksudnya ada bekas kulit kan, minum mulut bekas. Tapi Nabi buat. Maka dia menjadi daripada haram jadi makruh. Makan dengan tangan kiri tak ada jadi makruh. Haram terus. Minum, ada seorang situ ustaz tu, dia pegang gelas dengan tangan kiri, tangan kanan dia tak kotor pun. Dia ceramah-ceramah kan, dia pegang macam ni, lepas tu minum macam ni. Kenapa gatal saya tak tahu. Betul, seriously. Ketika dia jawab tu, dia kata Nabi hadir dalam majlis maulid. Yang ustaz tu, saya perhatikan balik. Saya kata, gila ke? Kalau dia kata tangan kanan kotor, tajuk dia betul lah tangan kotor kan. Kita pegang, kita tolak dua. Pasal memang kita boleh minum dua bekas. Minum dua tangan kan, macam katakanlah macam apa, kita ada baldi kan, kita katakan ada baldi kan, kita nak minum macam ni kan, macam tuan-tuan air, minum macam tu, tak apa, it's okay. Angkat dua tangan tak apa. Maksudnya kalau dia kata tangan kotor, tolak, tak apa. Tapi kalau dia kata tangan kotor, kenapa mesti minum macam tu? Saya dalam video tu macam tu, dia pegang, ya saya macam, Ustaz Yunus cerita dengan saya, Ustaz, betul lah. Saya perhatikan dia buat macam tu. Sambil jawab tu, pegang tangan kiri, tolak tangan ni. Tangan ni apa? Cacat kan? Ni gatal miang. Gatal miang tau. Okey. Ketiga, al-aklu mimma yali syakhsu. Makan daripada apa yang hampir dengan seseorang itu. Lil hadis sabiq aidha, kerana hadis yang telah lalu juga. Illa idza alima anna mujalasatuhu la yata'adza. Kecuali kalau sekiranya alima, dia tahu, anna mujalisuhu, orang yang duduk dengan dia tadi, tak kisah. Contoh macam dengan suami isteri, tak kisah kan, abang tak nak riang kan, yang pun kata ambil lah bang. Jadi tak ada masalah, langkau lah kan, ketika tu langkau lah, tak apalah langkau. Pasal kita tahu dia pun tak kisah, kita tak kisah. Bahkan kalau kita tak nak pun dia akan bagi kat kita, tak apalah. Okay, kecuali kalau dia tahu bahawa orang yang duduk dengan dia tidak rasa terganggu. Wala yukrahu dzalika, dan tak dimakruhkan perkara tersebut. Fala ba'sa ayyakula hina idzin min nawahid qas'ah. Maka boleh dimakan daripada seluruh penjuru talam. Okey, li hadis Anas, kerana hadis Anas bin Malik fi qissatil khayyat allazi da'an Nabi sallam ila ta'am. Pada kisah seorang khayyat, qissatul khayyat yang telah mengajak Nabi SAW kepada satu makanan. Qala ana, berkata Anas, fara'aituhu, lalu aku lihat dia, itu baginda, yakni Nabi SAW, yatatabba'u dubba min hawalil qasa. Nabi makan labu tu daripada tepi-tepi talam. Maksud dia makanan tu macam tu. So Nabi ambil sini. Bukan ambil depan baginda saya, ambil dari tepi-tepi. Tengah tadi Nabi kata jangan. Pasal kita baca bismillah, barakah akan turun dari tengah. So kita tinggalkan talam, orang berikutnya akan makan. Jadi kalau kita makan dalam pinggan, jangan tinggalkan satu sikit pun.
Ni satu benda perangai masyarakat Melayu kita. Mungkin lepas GST ni dia akan berhenti makan tak cukup. Akan makan tak tinggal-tinggal. Kan sebenarnya kau suka makan tinggal. Dia makan tu dah copot di situ. Dia bagi jin makan, kau tak tahu. Dia kata untuk menambahkan rezeki lain. Bangangnya. Kan? Dengar sini. Nabi SAW larang kita makan dalam keadaan tinggalkan. Lalu Nabi kata kita tahu pada makanan manakah ada keberkatan. So tolong habiskan makanan anda. Anda baca bismillah. So keberkatan itu turun pada pinggan anda. Tapi suapan manakah yang ada berkat, anda tak tahu. Tolong habiskan. Ni makan suka tinggal copok sini. Kan itu saja. Tak tahu kenapa. Diet kau tahu jangan ambil banyak di awal. Akan habis, ada keberkatan. Berkat telah menjadikan hilangnya lemak-lemak. Tak, sebenarnya kena faham. Dalam diet bukan masalah tak makan. Seorang yang makan, kita kan high density lipid protein dengan low density lipid protein, tahu? Tak tahu? High density HL ya, high density lipid protein, LDLP di sini. Okey, bila orang tu dia nak supaya lemak-lemak yang tersangkut dalam saluran darah dia supaya hilang, dia kena makan protein yang baru. Kalau dia berlapar sahaja, protein yang akan bergerak, protein lemak yang bergerak dalam badan dia ketika itu adalah low density, yang punya ketepuan yang rendah, yang datang daripada lemak-lemak badan dia yang diproses balik, dihadamkan semula. Itu akan bergerak dalam badan dia, melekat dalam saluran darah. Tapi kalau dia makan makanan yang baru, dia mempunyai high density lipid protein, dia akan membersihkan semua saluran darah kita. Jadi kena faham betul-betul. Jangan diet dengan tak makan. Ia adalah salah. Diet dengan makan. Tapi jangan melantak banyak. Melantak banyak nanti kan masalah juga kan. Puasa selang sehari, makan sekali buka puasa untuk 3 hari. Itu kawan-kawan saya dulu ketawa kan. Ada kita orang kan, budak-budak yang suka pakai puasa selang sehari. Puasa selang sehari, bagus. Tapi tiap kali buka puasa tu, makan tu untuk 3 hari. Mana puasa sehari, makan 3 hari. Lepas puasa sehari, makan 3 hari. Dia kata. Dan dia orang biasa makan, budak-budak ni makan kan. Dan alhamdulillah lah, rezeki Allah tak nak bagi selera makan. Seekor ayam tu seorang habis. Even sampai sekarang masih lagi. Seriously. Boleh makan seekor ayam tu seorang habis. Dia biasa. Kalau saya bawa makan, tengok budak-budak ni makan, happy, seronok. Okey. Mana anak ayam apa bendanya kak? Mana dia orang sembelih anak ayam kak? Ayam betul, chicken. Ya. Baby chicken apa benda je. Saya bagi akak half chicken, akak tak habis. Ni ayam seekor betul. Kan? Ni cerita betul, bukan cerita tipu. Budak-budak ni ada makan apa? Nasi lemak bungkus biasa tu 12 bungkus. Balik Malaysia dia makan apa? Nasi lemak ke kedai 12 pinggan. 7 pinggan. Lepas tu bila orang tu tanya kan, dia kata dengan mak dia salah ke? Dia minat makan macam mana? Kan dulu kat sana pak cik dia tak pergi makan. Sampai sekarang dia suka makan. Baik. Okey, ataupun kana syakhsu wahdahu laisa ma'ahu ahad. Ada orang tu makan seorang-seorang je. Kita makan seorang-seorang. So, tak apalah. Cuma kadang-kadang kan bila dah tua kan, kecil-kecil tu biasa makan anak dekat rumah. Dah tua makan seorang-seorang. Bini dah hidang makanan, makanlah seorang-seorang. Bini temankan tapi tak makan. Maka langkaulah sesuka hati anda. Jangan cakap, Nabi kata makan depan saja. Tak, itu keadaan di mana kita bersama orang lain. Dan orang terganggu. Kalau tak terganggu tak ada masalah. Pasal Nabi buat dah benda tersebut. Okey? Au kana ta'amu mustamilan ala alwan mutaaddidah. Ataupun makanan tu ada warna macam-macam. Sini merah, sini sekian. Mana boleh lah ambil. Fa yajuzu lahul akhdhu mimma laysa amamahu. Maka boleh untuk dia mengambil apa yang bukan depan dia. Malam yu'dza bidzalika ahad. Selama mana tidak terganggu dengan perbuatan dia sesiapa. Terganggu saja stop. Jangan buat. Tengok dulu orang. Boleh tak? Tanya minta izin lah. Boleh tak saya langkau kat sana? Ya silakan. Kadang-kadang orang tu ambil. Dia tolong bagi lah kita. Kan dah ambil tu janganlah buat harta pula. Kan ambil sikit pulanglah balik kan. Ni tak senonoh kan dah makan hari kena kahwin kan. Dia ambil ayam ni letak depan dia makan dengan anak-anak dia. Orang tu datang tunggu ayam tak dapat. Tak senonoh dia panggil. Keempat, alhamdu fi akhirih. Mengucapkan alhamdulillah pada sesudahnya. Sudah makan tadi ucaplah alhamdulillah. Li hadis Abi Umamah kena hadis Umamah radhiyallahu anhu qala beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi, bila diangkat hidangan dari hadapan baginda, yaqulu, baginda akan bersabda,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Pujian yang banyak, yang baik, yang diberkati padanya. Ghairu muwadda'in, tidak ditinggalkan, wala mustaghna anhu, dan tidak juga kami tak perlu kepadanya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ni yang doa yang apa jadi kes orang yang baca ketika mana dia datang solat, Nabi sujud, rukuk, kemudian dia masuk dalam saf, nafas dia tersekat, dia terbaca benda ni. Dia nafas dia kata alhamdulillah, alhamdulillah. Satu masjid dengar. Datang ada orang yang tak baca hadis yang dengan betul, dia kata sahabat tersebut telah mereka satu zikir yang Nabi tak pernah ajar. Ini adalah benda balik masalah. Dia baca hadis tu tak betul, dia tak baca hadis yang ni, dia kata sahabat tu reka zikir baru. Bahkan zikir tadi ni zikir dia. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dia tersebut dengan kuat sebab nafas dia tersangkut. Dan akhirnya menyebabkan Nabi kata, lepas mayang Nabi kata, siapakah yang berkata kata-kata tadi? Semua diam. Nabi ulang kata, Nabi kata, siapakah yang berkata dengan kata-kata tadi? Dia tak mengatakan satu yang salah. Baru dia angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, aku tadi nafas aku tersekat. Lalu dapat balik nafas, aku pun cakaplah alhamdulillah hamdan. Dia cakap bukan kerana nak jawab kepada sami Allahu liman hamidah, dia tercakap lafaz tersebut. Maka Nabi pun kata, aku dapat lihat 12 malaikat. Satu riwayat kata 40 malaikat berebut-rebut untuk siapakah yang akan mengangkat bacaan zikir berkenaan sebutan. Tapi benda tu asal dulu dekat mana? Dekat ketika mana Nabi sendiri ajar. Bukannya Nabi tak ajar, Nabi ajar, tapi dia tercakap di situ. Tercakap tanpa sengaja. Pasal apa? Nafas tersekat. Yang orang salah baca, dia baca, tengok, sahabat tadi telah mengadakan bid'ah, Nabi tak ajar pun sebutan itu. Dia tak baca betul. Hadis itu datang dengan betul, dia terbalikkan supaya dia kena dengan pendapat atau perangai mereka. Okey. Dan juga kerana sabda baginda SAW, Nabi sabda dalam hadis yang lain, innallaha subhanahu wa ta'ala la yarda, benar-benar akan redha anil abdi, daripada terhadap seorang hamba, ayyakulal aklata, bahawa dia makan makanan, fayahmidahu, maksudnya dia memuji Allah Ta'ala alaiha, di atas hidangan tersebut, au yashraba syurbatan, atau dia minum satu minuman, fahamidahu alaihi, lalu dia fayahmaduhu alaihi, lalu dia memuji Allah Ta'ala di atasnya, alaiha, di atas minuman tadi. So dia minum, alhamdulillah. Dia makan, dia alhamdulillah. Dipuji Allah Ta'ala di atas apa yang dia dapat. Maka dia dikira sebagai apa? Dia kira sebagai apa? Sebagai orang yang disukai. Allah Ta'ala redha kepada orang macam ni. Kelima, okay. Okay, yang sangat termuji, hadis nombor, kejap, hadis nombor hadis nombor 1788. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuwanin, tidak pernah makan Rasulullah SAW di atas khuwan. Khuwan ni adalah apa yang diletak di atasnya makanan untuk dimakan. Macam maksud dia khuwan ni macam apa? Macam periuk. Periuk kan sebagainya kan, makan benda periuk. Periuk tahu periuk, atau dia letak dia tu untuk dimakan kan. Kita bawa makanan tadi sebelum orang yang hidang dan sebagainya, letak dalam bekas tu. Wala fis sukur rujati. Sukur rujah ni bekas kecil yang diletak padanya apa? Appetizer. Makanan-makanan macam tamar, kurma, kismis dan sebagainya. Dan biasanya benda tersebut akan dibagi untuk sebelum tetamu makan makanan berat, dia makan makanan macam tu. Wala khubizalahu muraqqaq, dan tak dibakar roti untuk baginda, muraqqaqatan. Sekejap. Ini pasal kita banyak apa tak biasa guna ni. Dia biasa jarang pakai.
Ialah bekas ni. Haiwan alladhi yu'kal alaihi mu'arrabun wal aklu alaihi la yazal bi tarifin. Dia kata sukur rujah, okey, benda-benda makan. Okay. Kemudian muraqqaq ni mulayyan muhassan. Dia kata tak dimasak roti untuk Nabi ni, roti yang lembut. Roti yang lembut. Maksud biasanya roti tu dah siap masak keras baru Nabi makan. Jadi maksud dia tidak mari makan roti yang lembut. Tak dimasak untuk Nabi roti yang lembut. Maksudnya Nabi tak makan dalam bekas-bekas yang tertentu, yang macam kita kata yang dihidangkan untuk dimakan. Kemudian tidak juga pada bekas-bekas kecil, dan tidak juga dimakan pada Nabi tak dibuat roti untuk baginda daripada bentuk yang lembut. Dia kata apa? Dia kata kat sini tarqiq talyin walam yakun indahum manakhil. Dia kata kat sini dia kata khubza apa, dia kata apa, mulayyan. Mana roti yang dilembutkan. Yang dilembut-lembutkan untuk dimakan. Okey. Lalu berkata faqultu liqatada, aku kata berqatada fa ala ma kanu yakulu. Maka di atas apakah mereka dahulu makan? Dia kata apa? Di atas apa mereka dahulu makan? Maka dia kata apa? Dia kata ni di atas ini musaffar talam dilang. Pasal dahulu makan dengan ramai-ramai. So diorang makan, mana kongsi, orang ni makan letak kongsi. So diorang makan beramai-ramai macam tu. Jarang sih Nabi makan dalam bekas yang individual untuk seorang-seorang tu makan. Normally mereka makan ramai-ramai. Dan dari situ yang datang kenapa kita makan dari tepi talam. Pasal supaya berkat turun, orang kedua ni bangun, kedua datang masuk, boleh makan lagi. Bahkan jadi banyaknya para sahabat makan serta habis-habis macam tu. Dia makan, kan seorang makan kenyang, tinggalkan. Nanti second one akan datang, makan pula. Tinggalkan. Dia tak cakau tengah. Takkan cakau pada tengah. Tekan indah mereka makan. Tapi sebenarnya saya pernah tengok benda ni dekat apa? Rumah Syekh Majid Zindani kat Yaman tu. Kita datang sebenarnya buat kerja lain. Lepas tu dia kata habuan korang lah, dia kata ketika tu ada jemputan daripada Saudi Arabia datang. Jadi dia hidang makanan lah. Waktu tu ada Dr. Abdul Karim Zaidan, ada kan semua masyarakat Yaman ada kat situ. Kita datang duduk lipat, dia ada budak-budak, ada 4 orang. Saya, kemudian budak daripada apa Nigeria seorang, Niger seorang. Dia duduk, kita duduk kat situ. So dia ajak datang sekali. So kita pergilah. Bila pergi kan makan. Kita makan dulu, tetamu kehormat. Memang letak macam talam besar-besar tu kan. Orang kata talam besar, betul. Tapi kami habis makan, kami bangun. Maka lepas tu bodyguard pula datang makan. Lepas bodyguard makan, bangun. Driver pula datang makan. Driver makan, bangun. Pengawal rumah pula makan. Dia silih berganti sampai habis. Mana cara mereka. Dan jadi kita tak cuit tengah-tengah tau. Di tengah-tengah tu ada lagi daging. Memang banyak lah. Tapi cara makan tadi, seorang bangun makan, seorang bangun makan. Cara makan yang zaman dahulu yang tu yang kebiasaan dibuat. Dalam zaman kita ni kan, orang kita dia geli kan nak makan sekali dengan orang, laga-laga tangan kan. Ada kuku bersih pun tak nak. Ni kuku bersih akan makan sekali. Masalah tu cakap suka hati je kan. Macam kita tak ada kudis. Kongsi lah. Baik. Jadi maksud dia kata pasal cara pemakanan macam tu. Okay, jadi ada berapa lagi jap? 1. Kalau banyak sangat kita berhenti dulu. Ada aklu mutakian, ada 7, 8. Okey, berhentilah. Berhenti dulu. Pasal ada lagi, ada adab yang atas kita kata nanti kan bila lepas makan nanti suruh bersihkan dulang tu, apa atau tempat makan kita. Jangan tinggalkan apa-apa. Pasal kita tahu pada mana suapan adanya keberkatan. Tapi janganlah baca yang macam apa orang tabligh baca. Su'rul mu'min syifa. Air liur orang beriman syifa. Lalu dia tuangnya air dia tu so gogok dan sebagainya. Dia bukan macam tu. Tak ada Islam tak ada suruh macam tu. Dia bersih tu ada pada orang tu air. Itu supaya mudah nak basuh. Tapi ada juga kata supaya rezeki tak berakhir. Mana pandai budak macam-macam benda. Okey. Jadi nanti kita akan sambung lagi untuk masa akan datang. Ada 10 lagi, 11, 12. Ada 11 adab. 11 lagi adab. 11 adab sampai 11. Kita baru sampai tadi nombor yang ke-5, 6. Jadi sambung insya-Allah kemudian. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.